So mungkin saya tak perlu kenalkan lebih lagi siapa penceramah malam ni. Saya rasa kalau malam ni kita sama-sama Google, kita dapat banyak info. Dan insyaAllah beliau sangat dikenali di sosial media, di media-media massa, especially di Arus Perdana. Bermula daripada saya ingat di TV Hijrah. Saya rasa awal dulu kita sama-sama dapat kenal Ustaz kita di TV Hijrah. Kemudian terus hingga ke hari ini, saya ingat dah lebih 4-5 tahun Ustaz dalam Arus Perdana. Dan insyaAllah kita akan spend dalam masa lebih kurang sejam atau 2 jam bergantung pada Ustaz. InsyaAllah tanpa membawa masa, kita serahkan majlis ini kepada penceramah kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau, barisan imam, barisannya tuan kuasa surau. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak akhirnya malam ni dapat kita bersama-sama, dan dapat juga buat kali pertamanya saya melepasi palang keselamatan Pompek ni lah ya. Dapat tengok rumah dalam ni. Selama ni lalu ya kan, dapat gak masuk. Ingat tak nak jemput kan, dapat gak jemput kan. Hebat orang sini. Belum start ceramah dah nampak kambing kat luar tu. Kira tahu kepada maksud lah tu kan. Payah nak ceramah lama tu kalau nampak kambing macam tu guling kan. Jadi alhamdulillah, sebab kita dah masuk pada bulan Syawal, jam tak diam. Dan paling mustahak sekali kalau kita tengok pada bulan Ramadan lagi tu, kita dipertekankan tentang takwa takwa. Sebab bila disebutkan tentang Ramadan Al-Mubarak, salah satu daripada matlamat tu mudah-mudahan, dia katakan mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 tu kita tengok Allah Ta'ala beritahu mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi pentingnya kita bezakan takwa ni dengan takut kan. Takut ni takut lagi daripada sesuatu perkara kan. Tetapi takwa ni, ketakutan itu menyebabkan kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala kan. Contohnya salah satu usahanya buat majlis ilmu lah. Kita menghidupkan surau kan. Dia tak sebut penduduk dah sini, dia sebut residensi kan. Macam tu kan. Tak terayu tu lah kan. Residensi kan. Macam tu lah kan. Jadi mana kata kita nak kerja takwa ni, tapi kita kena faham apa beza takwa dengan takut. Takut ni perasaan yang takut menyebabkan orang tu akan menghindari sesuatu. Takut terjatuh, dihindarkan atau sampai menyebabkan dia terjatuh. Takut aksiden macam-macam boleh buat kan. Takut takut banjir, dia buat rumah jauh daripada kawasan yang terdedah dengan kawasan banjir. Takut dengan tanah runtuh, takut dengan ni, takut dengan macam-macam lah, macam-macam takut. Tetapi bila dalam bab takwa, beza dengan takut, kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ni takut pada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab dan yang diturunkan, dan redha dengan sedikit, dan juga bersiap sedia untuk hari kemudian. Anas Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seorang hamba bertakwa atau memelihara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian Abu Bakar Muhammad Ar-Razabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhi apa yang menjauhimu daripada Tuhan. Yang menyebabkan kita boleh jauh daripada Tuhan pun dijauhkan. Kan? Contohnya
hiburan. Contoh tak salah dia nak main-main apa, tak salah nak join grup keto tu dah. Join lah grup Livina lah, grup Alphard lah kan, grup skuter lah kan, tak kisah lah. Tapi tu sebabnya kalau orang tu dia terus letakkan matlamat dia, antaranya apa? Matlamat dia nak bantu orang susah, dia konvoi ramai-ramai pergi singgah mana yatim contoh lah kan. Dia nak pastikan benda tu tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah Ta'ala kan. Beli TV apa sebab sekarang TV kan macam dulu kan. Dulu TV berapa siarannya, sekarang beribu channel ya? 24 jam TV. Dulu nak mengasuh TV 24 jam tunggu raya ya dulu kan. Sekarang hari-hari 24 jam buka ya, dah lah cerita tu kan. Sekarang orang dah tak tengok TV lah, tengok TV pun tengok kat handphone sekarang kan. Jadi makna kata dia tidak menyediakan, pastikan tidak menjauhkan diri dia. Maknanya kalau rancangan dia nak tengok pun dia pilih rancangan apa. Kemudian Talib bin Habib rahimahullah berkata, takwa ialah amalan dengan ketaatan kepada Allah. Amalan-amalan kita. Abu Hafs rahimahullah berkata, takwa hanyalah pada perkara halal semata-mata dan bukan yang lain. Mana benda-benda baik, benda-benda elok. Dikatakan juga takwa punya beberapa peringkat. Bagi orang awam dengan selamat daripada syirik, bagi orang khusus selamat daripada maksiat, bagi wali-wali selamat bertawasul dengan perbuatan, dan bagi Nabi takwa dengan selamat nisbah perbuatan apabila takwa mereka daripadanya kepadanya. Mana semua fokus mesti lillahi ta'ala kan. Kemudian Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, takwa terbahagi pada dua, iaitu zahir dan batin. Zahirnya adalah menjaga had dan batasan, serta batinnya pula dengan niat dan ikhlas. Abu Al-Husin Az-Zanjani rahimahullah berkata, siapa bermodalkan hartanya dan takwa, nescaya beratlah segala lidah daripada mensifatkan baunya. Makna kata tengok, jangan sampai ada benda lain menyebabkan kita jauh kepada Allah. Sebenarnya dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Lebih-lebih lagi lah sementaranya. Ketika zaman Nabi dulu, Nabi peristiwa Isra' wal Mi'raj tu kan Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3 kan. Jibril kata apa? Jibril kata, macam tu lah dunia wahai Muhammad, tunggu masa nak kiamat kata. Zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita lebih lagi lah. Tanda-tanda banyak mana kan. Banyak tanda-tanda akhir zaman dah sampai kat kita kan. Kalau kita tengok banyak penyakit-penyakit yang pelik-pelik pun dah sampai kan. Hujung tahun lepas, penyakit yang sampai ke Malaysia, nama penyakit tu sesama tomato. Teruk tak teruk nama penyakit tu. Dalam pada COVID tu adalah sesama tomato punya teruk nama penyakit, dah habis nama penyakit nak bagi. Sesama tomato ni penyakit apa? Sakit saraf dan juga sendi, menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Macam tu. Sekarang ni dah mula dah COVID dan naik balik kan. Jadi orang digalakkan pakai pelitup muka. Pakai tak ada dah. Dia takwa ke Allah lebih daripada penyakit tu, dia katakan macam tu kan. Jadi dah tak ada dia heran dah. COVID COVID dia macam demam lah macam mana. Kau betul COVID dia macam kan. Dia tak macam dulu dah kan. Tak macam dulu. Dulu takut betul kan. Masa mula-mula kena COVID dulu, saya hari ni isytiharkan PKP tu, perintah berkurung tu, esok tu saya kena pergi Selangor, pergi ke Bukit Pucung untuk buat recording tentang cara pakai pelitup muka lah, beriklan lah. Saya dengan Ustaz Amin Idris pergi sana. Hui, terperanjat saya keluar masa tu. Tak ada kereta kat highway tu. Daun-daun koring berterbangan lah kat highway. Nak tunjukkan dramatik yang langsung keluar tu kan. Lepas tu golap ya. Saya terasa apa bondo lah nak turun ni. Terasa macam tu. Golap betul sebab sonjo. Jangan lebih nah lah kan. Sebab sonjo. Banyak nak baca mastika kan. Contoh pahal ni. Dan first time lah saya rasa bila saya keluar tu, copet-copet dah nak balik ni. Copet nak balik. Itu kan rasa nak balik. Copet selesai je record, copet balik. Masa tu rasa takut betul lah orang. Hari-hari tengok senarai kematian kan. Hari ni relax, tak ada benda kan. Di Indonesia berjuta-juta mati kan. Relax dia biasa tu kan. Nak baik macam mana tuan-tuan kan? Macam-macam penyakit, tanda-tanda akhir zaman. Penyakit banyak. Seorang ibu menjadi hamba anak menjadi tuan kepada ibu dia. Anak jadi tuan kepada ibu,
banyak dah tanda kan. Anak dah bagi mak jaga anak ni, mak saya bayar mak 500 sebulan kan. Mak jagalah, kan saya bayar. Dia sound mak tu, kan saya bayar. Mak ayat tu, mak jadi tuan mak ingat hujung minggu ni mak nak balik kampung lah, boleh tak mak nak cuti? Mak tak cuti anak tu. Kan dia fikir kita tak perasan tu. Dan benda tu dah berlaku kan. Macam saya tanya mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak? Apa jawab mak saya? Ponik jaga kau, jaga anak kau pula. Macam tu mak saya, macam tu mak saya tahu bagi kan. Jadi senang tu. Jadi mak saya tak ada dah, saya tak jaga anak saya dah kan. Carilah orang lain kan. Macam tu kan. Kalau sekali-sekala mak tolong jaga je, mak pergi sini boleh tak tolong, tak apalah, ini siap apa kan. Kalau betul pun lah mak kita tolong jaga, kita bagi mak ni duit 1,000 ni, mak bagi bulan ni bukan apa dah mak, bukan bagi gaji mak ni, nak tanda terima kasih tak terbayar tu yang mak jaga anak saya ni. Macam tu lah cakap mak. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Itu pun tanda akhir zaman ni. Urusan umum bagi pada orang yang bodoh. Bayangkan bendahari surau bagi orang yang tak pandai ngira macam mana kan. Cuba tengok bendahari surau ni, tentu bekas latar belakang kan, dulu kau jual bank tu. Walaupun bahagian tu tak ada konon-konon dengan duit, tapi dia bunyi bank tu jadilah kan. Tak, tapi memang kena cari orang. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh tu, Nabi dah sebut tu. Tu belum cerita lagi dah elok lahir-lahir senapang, dah bosan nak jadi perempuan. Kan dah elok senapang lah kan. Tak heran gitu. Kekela elok dia pakai jubah, tiba depan Kaabah pakai telokong, tak kilo poning tak boleh tu kan. Tapi bukan orang Malaysia tu, orang Thailand, orang Australia macam tu lah punya kan. Tuan, macam-macam benda-benda poning. Jadi makna kita lihat benda tu lah kalau kita tengok. Jadi kalau kita bawa balik kepada takwa yang kita nak kerja ni, kita memelihara diri kita kan, demi untuk kasih sayang dan juga ketakwaan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita kerja, redha Allah kan. Jadi benda tu penting tu, mustahak. Bulan puasa kita boleh jaga tu, sebulan surau ni kalau tengok cara saya dengar tu melempah sampai ke koridor tu kan. Saya dengar bontang tikar sampai belakang, tapik kambing tu tadi, tapik semayang tu hari itulah saya dengar macam tu lah kan. Tapi tak tahulah. Sampai itikaf ramai betul kat masjid tu, penuh. Saya tengok, alhamdulillah, masjid negeri saya pergi pun ramai, alhamdulillah. Jadi makna kata boleh dia, tapi lepas hari raya mula dia. Bulan puasa ramai orang tak pernah nampak, boleh nampak lah malam pertama tu dia ni budak SIGC tak kata macam tu kan, muka tak pernah nampak. Bulan puasa dah dia, malam pertama ramai sampai malam ke-5 boleh. Malam ke-5 boleh. Malam pertama tak ada parking. Tadi pun ceramah pun tak ada parking. Punya handa ni tak ada, dia peduli dah. Apa-apa keliling tahu cari mana dia nak parking. Hari ni tak buat reba pula kan, mana nak parking. Tak ada parking, dek ramai. Itu lagi tahu imam punya parking pun dia sapu kan. Imam pun tak ada parking masa Ramadan. Tarawih tak ada parking. Masuk malam ke-5 boleh, tak kala lagu raya dah mula dikemandangkan di KM Plaza. Macam tu kayu ukur KM Plaza dah mula pasang lagu raya. Imam boleh parking dalam surau, bukan kat luar tau, kat dalam ni ada boleh parking. Dekat saf yang ke-6 tu dia boleh parking dah kan. Malam pertama belia ramai, masuk malam ke-5 boleh, tinggal beliau yang jadi sujud lutut berbunyi ni, Allah tap ujung Allah di ujung tu kan. Tapi itu tak adalah, tu dululah. Sekarang tak. Sekarang alhamdulillah orang punya ni kan. Paling saya heran saya tengok di Sabah dan Sarawak. Saya tengok bila ceramah, walaupun dah masuk hari yang ke-20 lebih kan, 20 lebih, surau masjid penuh sampai keluar, penuh. Tu dia orang pula kan. Kadang-kadang boleh tengok kampung kan jauh-jauh. Tahun ni alhamdulillah tak ada yang terkejut raya kan. Okey kan. Siap sound tak boleh ke umum awal. Orang ni dia pula sound ni, dia bercakap tu tak fikir.
Yang marah tu sepanjang hayat dia 20 tahun 30 tahun hidup, dia pun tak pernah tengok anak bulan punya rupa. Dia boleh marah tu. Anak bulan tak lebih tahu, janganlah buat macam tahun lepas. Ingat main buat-buat kau tu. Kan dia tinjau anak bulan tu, mengintai tengok, nunggu nak buat pengumuman nanti dulu. Daripada berapa puluh tompek balai cerap tu, kalau dapat satu tompek nampak, jadilah besok tu gaya lah. Saya memang dah tahu hari Sabtu. Kan adalah sahabat saya, dia pun salah seorang daripada Falak tu, dia dah beritahu dah, dia dah ikut kiraan memang Sabtu bang, insyaAllah ada. Tapi saya tahun lepas pun saya dah tahu dah 29 saja, tak nak cakap dengan abang. Abang kan sebut dan ceramah kan, langsung baru semua orang tu. Yang tu dia tak sebut tu. Tahun lepas main-main. Lamang tinggal buluh ayo. Gila betul. Rumah orang tu ada buluh tu tongak, lamang tak ada orang tu dah. Apa namanya? Tahun ni alhamdulillah kan tak ada terkejut. Banyaklah pengajaran dia kan. Banyak pengajaran dia. Kita ni hanya mampu merancang, tapi perancangan Allah juga yang terbaik. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam bab tu, tengok kita buat perubahan. Maknanya nak tengok salah satu cara nak menilai ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan itu, salah satunya itulah kalau kita tengok balik matlamat puasa apa. Yang pertama, matlamat puasa menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Tu jangan lupa. Cek balik. Bulan puasa anak yatim fully book. Anak yatim penuh jadual 30 malam. Minta maaf lah, malam ni tak dapat dah. Kalau nak pun lepas sahur yang jago budak-budak tu lah, bagi jadual lah tu. Malam ni tak dapat dah penuh. Lagi teruk dah penjamah. Dia kata anak yatim dah penuh dah. Tapi tiba-tiba seolah-olah anak yatim ni, dia yatim bulan puasa je. Raya ada jugalah. Ada jugalah meraihkan anak-anak yatim Aidilfitri, ada jugalah. Saya sekali tu saya ceramah dekat satu bank. Saya tak nak sebutlah bank mana sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Dia bank tu dia latar belakang yang warna merah. Ada beberapa bank lah kan yang warna merah ni kan. Saya kat Kelumpur, adalah kat satu menara tu saya pergi. Adalah anak-anak yatim ni umurnya dalam 4 tahun 5 tahun. Budak perempuan, kanak-kanak perempuan, kanak lelaki, anak yatim. Lepas tu pengurusi bank tu tengah berucap. Lepas tu kan saya kena ceramah. Saya pun relax. Lepas tu sementara tunggu dia berucap tu, saya duduk dengan anak yatim tu ambil gambar. Jangan tak ambil gambar lah. Budak tu bercakap, karipap tak ada, dia tanya. Atas meja tu kuih itu semua kuih Kelumpur, muffin kan, apa yang tu kan, macam-macam lah, apa nama, pavlova, macam tu lah. Sekarang SIGC tahu tu. Dia orang sini dia moden, dia tak sama macam kat luar tu. Kampung Paroi Pobondo kan. SIGC tu kan, ada kan. Dia kuih tu, budak tu tanya, karipap tak ada. Tak ada dek ni, kuih ada ban. Dia budak tu tanya karipap. Lepas tu yang seorang pula cakap, bila nak makan ni? Cakap. Dia marah orang tu berucap. Saya pun, kita ni kena menyantuni anak yatim, saya pun bagilah tahu kat pengurusi tu. Saya suruh cut lah. Jangan panjang nak bercakap, budak tu nak makan. Saya baik macam ni lah. Pengurusi tu nampaknya penceramah tak sabar nak ceramah dah pula kono. Ayo parah betul. Lepas tu saya beritahu kat kena, punya budak ni nak makan, bagilah budak tu makan. Lepas tu bergambar kan, dia ada lemang hiasan lampu, habis terbagai dia pegang ke budak tu, main budak tu kan. Begitulah dia menyantuni, menginsafi nasib orang nasib baik. Kita bulan puasa patutnya kita kurang, tapi heran lah. Saya pergi kat kilang CSR kat Batu Tiga tu, saya ceramah, dia kata permintaan gula makin meningkat bulan puasa. Topung, gula, bahan-bahan makanan, ayam Nabi aja apa. Ni sekarang cuba kat banyak kedai-kedai, mana ada ayam, susah nak jumpa kan. Iya, maknanya laku betul lah, tak ada. Bulan puasa memang tak ada perubahan. Patut lagi kurang lah permintaan sebab orang puasa, tak ada kan. Maknanya macam tu. Lepas tu ada orang bulan puasa makan lagi tauk daripada bulan tak puasa. Bayangkan tu, semua benda nak dibasah kan. Segala makanan yang bunyi Cina semua dia makan. Bunyi Cina, yong taufu fa, lai chi kang kan, cha kuih tiao apa semua dia makan kan. Tapi tak ada masalah dah, kita tolong orang berniaga tu betul lah, tapi janganlah banyak warna. Yang kedua apa? Yang kedua mengawal hawa nafsu. Jadi tengok, sampai sekarang masih lagi tak kita menginsafi nasib orang kurang nasib baik? Alhamdulillah masih. Panggil orang datang ramai-ramai,
kita bagi jamuan kan, macam tu. Kemudian adakah kita boleh kawal hawa nafsu kita? Alhamdulillah masih boleh kawal lagi. Kontrol borek badan kita masih lagi boleh. Dan begitu juga yang ketiga, menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Bermaaf-maafanlah kita cukup-cukup lah kan. Duduk dekat SIGC residence ni kan, mandang orang besar rumah tak ada macam tu dah. Macam tu, Assalamualaikum, sihat, macam tu lah, tabu. Ubah jangan kita gaduh-gaduh, jangan kita apa belagak panjang muncung perempuan bukan perempuan sini dah, tempat lain. Dekat SIGE, SIGC okey, ni GE kan, jauh sikit. Ya betul kan, kena buang lah perasaan-perasaan tu, kena jujur, kena pemaaf. Orang perempuan maafkanlah orang lelaki ni, jangan kau memanjang-manjang dengan cerita orang perempuan ni dibuka balik tahu lelaki ni dah lah pelupa. Agama ungkit balik cerita-cerita lama. Abang ingat ni tak masa tahun 1983 main apa kerja kau ni kan, orang lelaki ni dia agama move on. Nampak dia moving forward, cukup lah tu kan. Tu sebab ni kadang dia baik faham lah tu kan. Jadi orang perempuan jangan dibuka-buka lagi. Kita hidup ni sementara kan, sementara. Lelaki ni memang menurut kajian adalah makhluk yang paling jujur dalam dunia. Nak menyambut pun tak terayu kan. Iya, cuma tinggal lagi dia agama ditanya soalan yang susah, menyebabkan dia suka untuk menjawab dengan jujur. Sebab soalan tu susah. Betul ke segomo? Macam mana jawab? Abang tadi ceramah ada tengok perempuan nak? Macam mana jawab? Dah lah tampil ceramah tu ramai perempuan ni, lelaki tak ramai lah. Kalau kau nak tengok ceramah depan lelaki, ceramah kat FRU. Tak ada perempuan situ dah. Lelaki semua kan. Kita pun terpaksa lah cakap tak ada dah menengok perempuan. Ni tengok gambar ni ramai perempuan ni. Kat tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa macam mana kan. Yang lelaki pun macam tu lah. Tak, maksudnya kita maafkan. Dan begitu juga kalau kita tengok bulan puasa hari tu kan, bulan puasa tu salah satunya kita menguruskan badan kita. Kenapa tujuan kita kuruskan badan? Bukan sebab nak lawa, bukan sebab nak lawa kan. Sebab kalau dah muka tu tak boleh belah, tu tak boleh belah kat lah. Macam tu lah ayat orang KL cakap kan. Maksud itu kita kuruskan badan bukan sebab nak lawa, kuruskan badan supaya ringan badan kita ni nak buat kerja, beribadah kan, nak datang ke surau tu ringan ni badan esok. Ini bangun tu nak mencari tiang, mana nak dicapai, besok lah dia tengah langsung dia tak sampai bangun dia dah, besok lah dia. Nak bangun subuh pun payah, merangkak menyala semua nak dicapai. Tu sebab kita kena ringankan badan kita. Tu sebab dia buat weight challenge tu. Surau ni boleh buat dah tu weight challenge. Tahun depan ada umur, bila bulan puasa ya, seminggu sebelum Ramadan, siapa nak masuk pertandingan tu datang ke surau timbang borek dulu. Timbang borek. Kemudian pada 15 Ramadan kita akan timbang semula. Siapa yang paling banyak turun, bukan siapa paling kurus. Siapa paling banyak turun. Sebelum puasa timbang itu borek 95. Kemudian 15 Ramadan borek dia jadi 80. Boleh berapa boleh tu? Alhamdulillah. Tetapi dia punya grand prize dia akan ditimbang pada 15 Syawal. Terbalik jarum tu. Masa tu lomang dia balon tak berapa batang lah kan. Iya. Betul benda ni dia buat dekat dulu masa saya ingat 7-8 tahun dulu lah. Saya dipanggil ceramah dekat SUK Negeri Sembilan, staf pejabat SUK dia buat program tu. Saya masa 15 Ramadan tu saya sampaikan lah hadiah tu dekat nombor 1 sampai nombor 20 yang penurunan paling banyak sekali 15 Ramadan. Tapi grand prize dapat TV. Tak ada yang menang dah, terbalik jarum tu. Kan kau turun lagi naik leh kan. Nak turun balik tu payah kan. Itulah dia. Nak pula umur macam saya ni kan. Dia kata yang dah masuk 40 tahun ke atas, memang metabolism badan tu dah kurang kan. Bulan puasa boleh stop isap rokok siang hari gitu kan. Cubalah lanjutkan sampai malam kan. Kau dapat lah Kek Pulau Pinang kan, Kek Pulau Pinang
Ada satu signboard tu, dia loket kat dinding masjid tu. Fatwa, majlis fatwa kebangsaan, hukum sokok tu haram bla bla bla. Dia tu lah ayat tu. Yang baca dengan semi sokok je. Tu tak teraya tu. Kan? Oi, osah tu. Saya fikir macam mana dia boleh baca dengan relax kan, penghayatan tu kan. Macam mana? Tentulah kan. Ya. Tuan-tuan. Goli mati saya tengok kan. Polik-polik kan, memang polik lah. Tak apalah. Jadi mana kata kalau kita tengok, kalau dalam bab ketakwaan ni, nama ketakwaan ni kita tengok perubahan-perubahan kita kena buat. Salah satu tanda amalan kita diterima adalah apa yang kita buat pada bulan puasa tu kita masih buat lagi selepas habisnya Ramadan. Contoh, dulu kita semayang awal waktu, alhamdulillah kita masih lagi maintain semayang awal waktu. Kita semayang, janganlah kita buat maksud dengan tarawih pun kita buat lagi Syawal ni. Ini tak mana tanda amalan kita diterima. Alhamdulillah saya masih lagi tarawih, kau jangan buat kan, sebab 20 lah tu tak ya. Macam mana pun lah kan, macam mana pun tetap maknanya kita masih lagi, sebab dikatakan orang yang dalam kubur dah masuk dalam kubur kan, masuk dalam kubur, kemudian orang yang terakhir meninggalkan kubur tu, dan lepas beberapa langkah malaikat dah standby dah nak seksa ni jenazah ni, ambil kau, siap kau, aku nak boduk kepala kau, nak dibantai kepala tu. Satu malaikat tahan, jangan kau bantai kepala ni. Lah kenapa pula? Sebab dia ni rajin mengaji, rajin berzikir pada Allah. Sebab bulan puasa tu kan rajin mengaji, rajin zikir, ada grup tadarus kan. Paling ramai grup tadarus kat taman-taman perumahan, termasuklah SIGC. Saya dipahamkan paling ramai grup tadarus lelaki lah. Perempuan tak ramai. Nak tak apa nampak yang perempuan tak ada, lelaki yang ramai tadarus. Perasan tak perasan? Macam terperanjat mak tu. Yang ramai perempuan lah kan. Yang perempuan ramai sebab orang lelaki ni kebanyakannya dah hafal. Dia baca sendiri je kan. Minta maaf lah kita orang baca sendiri, sebab baca grup ni lambik dia kata kan. Lagi satu saya tak sabar kan. Orang lain ni tak apa lomba baca panjang pendek pun tak betul, sibuk nak mengaji kan. Yalah, tapi dia memang kita kena improve lah, kena improve. Saya tengok kadang manjangkan plekat RM10 bagi grup tadarus ni. Kita kena umumkan satu insentif baru kepada peserta tadarus kan. Setiap tahun kita akan berikan hadiah insentif istimewa, akan dibayar selewatnya 28 Ramadan, iaitu kita akan berikan jam Rolex dengan wang tunai RM1,000. Kau tengok kuyak Quran tu, bawa kabut orang mengaji kan, masa tu lah agak lah kan. Tak, sedangkan yang Allah nak bagi lagi besar pada tu kan. Dia rajin mengaji, rajin berzikir. Oh, kalau macam tu malaikat tak boleh pukul kepala dia, jom kita bantai perut dia. Nak bantai perut dia, malaikat tu jangan. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin puasa sunat. Nampak? Sambung dengan puasa sunat. Buat puasa sunat, puasa 6. Orang perempuan mana yang berhutang, selesaikan hutang dulu. Tahu, selesaikan hutang. Kalau kebetulan lah hutang tu 6 hari, boleh ya buat yang 6 hari tu, tak payah niat double dah. Niat puasa ganti, InsyaAllah dapat sekali pahala puasa 6 tu. Tak payah nak niat dulu saja aku puasa ganti sekaligus. Tak payah dah, tak payah dah kan. Kebetulan buat pada bulan Syawal, dapatlah pahala puasa 6 tu sekali. Tapi dah buat puasa, dah buat dah puasa ganti tu, terasa nak buat tak puas, nak buat 6 hari Syawal, buat lain, boleh, tak masalah, buatlah. Macam tu. Pesan, sambunglah puasa Isnin Khamis. Buat Isnin Khamis, lepas tu buatlah puasa sunat apa? Buat puasa tak salah yang kita tahu, puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan setiap bulan Islam tu, buatlah. Oh, tak dapat pukul perut dia ni rajin puasa sunat. Nampak tak? Dah mula belum? Dah berapa hari dah? Siapa yang dah habis dah? Oh, tak ada dah. Itulah, jangan tunggu lama, payah. Saya pun belum start dia dah. Cerita kan main ni dah kan. Macam mana kan, auk main sadap kan. Itulah dia. Dan kemudiannya tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita bantai kaki dia. Nak bantai kan? Jangan, nak pula. Dia ni rajin bangun malam, rajin qiyamul lail. Nampak, kita dah biasa kan orang perempuan kan, itu kunci jam. Sekarang ada yang tak sampai setting. Maklumlah telefon dia yang air tu
kan. Yang itulah kan, yang macam tu kan. Yang air tu kan memang canggih lah, dia dah setting seumur hidup dah tu. Dia punya alarm tu bunyi kan. Dia bangun pagi, janganlah ditutup lah alarm tu, bangun kan, ambil wuduk, solat kan, solat 2 rakaat, bangun. Dia qiyamul lail ni bangun malam, bangun ibadah macam tu, bangun daripada tidur. Maknanya kita disunatkan tidur dulu, bangun. Kalau bangun koncing tidur balik tak kira dah. Tu tak kira qiyamul lail tu bangun malam kan nama kan. Dia membalun air mani siang tu yang 3 kali bangun, 2-3 kali kat dia bangun dalam tadi tu kan. Tu tak kira dah. Qiyamul lail ni kena buat paling tidak tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali pun tak apa. Tak, boleh 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali kena buat. Itu pun tak boleh. Cari tali gantung diri mampus lagi baik. Tak payahlah payah warna kan. Bangun je. Itu sebabnya bangun malam. Orang perempuan paling senang bangun kan. Bangun. Itu sebab orang perempuan itu paling senang dapat Lailatul Qadar. Sebab orang perempuan dia bangun sahur. Tapi sayanglah kalau dia bangun tu dia terlupa niatkan Allah. Itu sebab kena niat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Hidup ni semua kena lillahi ta'ala. Semua penuh kena lillahi ta'ala. Datang malam ni lillahi ta'ala. Ni masak ni lillahi ta'ala. Siapkan kursi tu lillahi ta'ala. Masak tu lillahi ta'ala. Komeh ni dah vacuum dah siap-siap ni sebab Samsul Ban nak datang ni semua malam ni surau lillahi ta'ala. Macam tu lah semua hidup kita. Sedekah lillahi ta'ala, buat kerja lillahi ta'ala, nak bantu orang ni lillahi ta'ala. Semua ada orang malam ni potluck bawa makanan ni lillahi ta'ala. Macam tu. Sampailah dalam kehidupan kita nikah pun lillahi ta'ala. Tu nikah tu pun payah lillahi ta'ala, susah. Tak ada tanya kenapa nikah, mak bising je. Itu sebab nikah. Masa bila mak kau tak bising, mak ni memang tu lah kau jauh bisingnya. Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin, bila kau nak beranak? Bila beranak, laki anak kau. Bila nak nak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jauh kau. Salah pula beranak. Nak cakap apa? Memang bising ni kan. Sebab tu kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin lah. Bila kau nak kahwin? Kahwin sebab kawan kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah. Bila kau nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Garam ni ada perempuan tu lagi teruk. Susah nak cari. Bila imam tanyalah kek Seremban ni lah, susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? Imam, insya-Allah saya kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasa lelaki yang dah kahwin. Biasa yang faham-faham lah, tak faham sudah lah. Tu saya tak ada nak ulang-ulang banyak kali tu dah. Sekali je. Macam tu lah kan. Jadi kan. Jadi bila kita ceritakan tentang takwa ni, ketakutan kita kepada Allah tu terlihat kepada 7 perkara. Kata Abu Lais As-Samarkandi, kalau kita takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama apa? Terlihat pada lisannya. Cakap kita akan cakap yang baik-baik. So kita jumpa jiran-jiran kita ni kan, cakap yang baik-baik. Jangan kita apa? Dengan jiran kita kena baik-baik. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu caranya kita berbuat baik dengan jiran kita adalah bersabar dengan kerana jiran. Imam Al-Ghazali kata salah satu cara buat baik bersabar dengan kerenah dia. Dan malahan kalau kita tengok Nabi pernah sebut 3 kali Nabi ulang, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali dia ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya jiran yang menyakitkan hati orang memang tak beriman kategori dia. Dan ditambah pula apa Imam Al-Ghazali sebut tadi, salah satu adabnya bersabar dengan kena jiran. Kalau pun dia sakitkan hati kita pula, kenalah jaga, kenalah sabar, tahan dengan dia. Macam mana tu? Maksud dia, kita kena faham jiran kita. Kadang-kadang bukan semua orang macam kita. Kita mungkin dah biasa pada kocik bercampur dengan orang. Ada jiran-jiran ni tak pandai bercampur dengan orang sebab dia memang daripada kocik tak pernah campur dengan orang. Ayah marin kerja kat zoo. Mungkin lah macam tu kan. Mungkin ayah mungkin kerja dulu, mungkin jadi ranger hutan. Mungkin duduk dekat dalam tu kawasan rumah tu memang hutan keliling tu. Dia tak bercampur lah. Mungkin macam tu. Kita kena faham, patutlah dia macam tu. Ataupun dia ni memang anak tunggal. Daripada kecil lagi dia ni memang tak bercampur sangat dengan orang. Jadi kita kena faham kedudukan dia tu. Jadi kita tarik dia, ajak dia bercampur dengan orang lain. Macam tu.
Dia memang macam tu. Lepas tu kita ajak, saya tak pandai. Tak apa, ikut aja. Malam ni kita pergi ke surau tu. Malam ni Samsul Debat datang. Yo go. Samsul Debat tu siapa? Sudah. Macam tu lah contoh lah kan. Sebab saya paling takut sekali bila MC sebut dia sangat terkenal, tak perlulah saya kenalkan lagi. Jangan. Saya pernah ceramah makin dekat Ijuk kan. Sampai ke Ijuk tu saya sampai, saya duduk tu. Saya memang masuk lambik sikit lah. Saya tengok dengar orang azan maghrib, orang dah qaumat pun saya masuk. Sebab saya nak semai kat belakang, seorang saya nak jamak sekali. Dah habis saya jamak apa semua, saya duduk, pakcik kat sebelah saya tegur. Penceramah belum sampai lagi dah tu. Dah comel awak, aku salah masjid ke apa? Saya tanya, siapa penceramah? Saya tanya dia. Samsul Debat. Sambil mandang muka saya, Samsul Debat kata. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat, tak sampai cakap, dia dah cakap dah. Semenjak keluar TV ni, lambik datang lah. Langsung saya senyap. Iyo tuan-tuan. Lepas tu saya pun senyap. Tak lama tu JK Masjid nampak saya. Saya pun salam dengan pakcik. Saya mula dulu kan, nak ceramah dah ni, dia pun pandang. Sebelum saya sampai, saya duduk, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik dah. Balik. Cakap kan, tak ada tuan-tuan. Kan? Tak ada lah saya baca hati pun, saya faham. Dia tak warna kan, nak baik macam mana. Kadang tengok depan-depan lain. Masa saya ceramah kat Sarawak tu lagi tahu. Ada seorang perempuan Kristian. Tak betul free hair. Dia kata, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Gila betul. Jauh betul pergi. Awak. Tak kan bohong dia. Tanya asisten dia. Tanya asisten. Bukan saya buat cerita. Orang ingat saya kalau buat cerita ni saja nak jawab. Tanya betul. Tanya orang. Saya tak adalah terbawa benar tu. Tapi bila masuk dalam bilik air tu tengok kat lah. Tang mana sama tu kan. Iya. Banyak cerita yang saya bawa dan cuma orang ingat ni saja ni buat kelentong torak. Tak ada betul. Memang cerita betul. Jadi tak adalah terkenal benar tu. Kan? Tapi mungkin kadang tengok depan lain, tengok tang topi lain kan, tang cuping telinga lain pula. Tu belum cerita lagi satu Samsul baik hal semua Samsul kono. Kan? Parah tu. Semalam saya pergi, semalam Kak Long saya tu, ada seorang Kak Long, saya panggil Kak Long ya. Kakak orang rumah ni panggil Sul dia kan. Tapi kok yo pula, kok yo mesti cakap kan, jaga lisan kita ni. Jangan cakap lisan ni bukan apa kita cakap tau. Menurut para ulama ni, apa yang kita tulis itu pun dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap sebenarnya. Hati-hati kita nampak artis tu macam ni, artis tu pujuk isteri dia, kau janganlah komen lobby-lobby. Doakanlah yang baik-baik. Sudahlah, lopehlah dia. Kenapa kau seksa? Kau tahu kau hidup dia macam mana. Dah dia sayang bini tu, kau komen lebih-lebih pula kan. Macam kau hari-hari duduk kat rumah tu. Doakan yang terbaik. Dalam hal tu semua lelaki salah. Lelaki tak betul, kesian perempuan tak niaya. Lelaki pun kadang-kadang banyak tau penderitaan yang tidak terucap. Tengok nampak. Iya. Saya ada orang tanya saya tu, Ustaz macam mana Ustaz macam ni? Apa teruk? Dia ada lelaki yang teruk, ada juga isteri yang bermasalah, ada. Jangan gitu hukum. Doakan yang baik-baik je. Kalau kita nak komen yang baik-baik. Semoga berbahagia. Semoga Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Macam tu lah doakan orang. Cuba kalau kita ada masalah, orang api-api kan lagi macam mana? Tentu kita bongi kan. Ya. Ada orang lelaki tu kerja dia pijak bini hari-hari. Ada sepak bini berdarah-darah. Lepas tu bini tu dinasihatkan, buat laporan polis. Sian suami saya. Sian lagi. Nampak jangan ada sayang. Kan ada lelaki macam tu. Yang perempuan pula ada tu pula rasa dia pangkat besar kan. Bini lelaki pangkat tak berapa besar mana. Kono lelaki tu. Macam mana pun tompek yang terbaik orang perempuan ni di sisi suami. Hormatlah suami itu sebaik-baiknya. Tahu? Walaupun suami itu bukan wakil rakyat. Contohlah kan. Tak betul kono lah. Kono layan dia macam wakil rakyat juga. Betul. Bila suami masuk, Assalamualaikum. Abang nyebut makan bang, campak. Oh dia terasa macam wakil rakyat.
Kan, jemput duduk bang. Semua dah ada dah. Kan apa? Semua dah ada. Suami tu layan baik-baik itu juga tu. Kan. Di satu lagi ada lelaki banyak ngadu penderitaan suami ni dalam bilik, la ilaha illallah. Macam minta sedekah, la ilaha illallah. Merayu-rayu. Iyo, cakap handa kat luar kau, handa dengan kawan. Elak mana kat rumah. Iyo, yang faham dah, faham sudah. Saya tak boleh nak hurai lebih nak budak-budak ramai lah. Kan, macam itulah cerita. Kan? Jadi lisan cakap yang baik-baik dengan jiran kita, assalamualaikum, sihat, walaupun dia tu tak berapa nak muka tu macam tak sukong gitu, tetap buat baik. Nabi macam tu kan, orang tu siap maki-maki ludah Nabi, Nabi tetap suap dia makan. Cuba fikir orang tua tu, makcik tu kan, kutuk dia hari-hari, maki hamun Nabi hari-hari, tapi Nabi kata biarkan. Sekali mana pun makcik yang selalu dekat sini, dia dah sakit Rasulullah padan muka dia. Jangan. Nabi boleh pergi belak rumah suap makan. Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apa amalan Nabi waktu Nabi dah wafat, apa amalan antara yang dia buat, dia pergi rumah orang tua dia disuap dia makan. Sayyidina Abu Bakar pun pergi lah. Cuba suap dan paling lembut dah, ambil uti tu, dia cacahkan air tu biar lembut dah gitu. Bila dia suap kan, suap habis lembut dah tu, dia luah balik. Tu mana ada orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kau tu. Menangislah Sayyidina Abu Bakar. Perempuan ni buta, tak dapat. Mana ada orang yang suapkan aku tu selalu suap lagi lembut daripada kau. Bayangkan Nabi dengan tahap kono maki hari-hari perempuan tu, boleh suap lagi lembut ni. Cuba kalau kita dapat peluang suapkan orang yang hari-hari maki hamun gitu, bagaimanakah kaedah suapan gitu? Cerita sikit. Agak kalau pakai sudu tu digadak mana ambil kau puas tidak kan tu kan. Nabi tak macam tu. Nak bagi tahu akhlak. Bukannya semua kita, jangan kita balik-balik dengan keburukan. Orang cakap lah apa-apa, jangan kita balik. Sama serbat ni orang cakap macam-macam. Dia tu. Ni malam ni kan keluar cerita ni. Montang-montang SIGC panggil poi dia tu. Wah, macam-macam surau saya pergi. Bukan ni kan. Tengok tu tak sangka kan. Jarang ceramah dapat tersompak dengan kambing golek boleh sampai malam ni dapat kan, habis diet sebulan kan. Jadi cakap yang baik-baik, suami isteri cakap yang baik. Jadi gantikan yang kita cakap ni, cakap dengan perkataan-perkataan yang baik, zikir, mengaji dan sebagainya. Yang kedua, takut ni kepada Allah ni, kita terlihat pada pandangan matanya. Pandanglah yang baik-baik kan, pandang yang baik-baik. Pandanglah ni alam semula jadi yang indah ni, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Tu sebab siapa yang pergi luar negara tu bagus, yang dapat bercuti pergi melancong, pergilah. Jangan dengar ada orang cakap daripada kau pergi ke Europe tu baik kau pergi Makkah kata. Ayat kan, dah peluang dapat pergi Europe, pergilah Europe. Baik macam mana dah anak-anak dapat peluang pergi nak bawa mak, pergilah. Minta maaf mak tak nak pergi, mak nak pergi Makkah dulu. Abang kan kerja tu, pergilah dapat peluang free, pergi kan. Cuma kalau dapat pergi tanah suci, pergilah. Janganlah tak pergi pula. Peluang masa tu nak pergi Korea, pergi, saya pergi lah. Banyak negara saya pergi dah. Korea, Balkan, itu baru dapat pergi Indon. Tak dapat pergi Indon. Ya, terperanjat kan. Orang Indonesia ni dia punya layanan Assalamualaikum Pak, macam ni ya. Kat sini rajo dapat macam tu. Saya tanya kat mana, di mana toiletnya? Sini Pak, saya bawakan Pak. Dibawa, dia tinggal tak menyangkung sebelah itu. Punya dia putus. Sah baik betul. Driver tu bila dia hantar sampai kat tempat makan tu, kita makan sama. Tak apa, aman Pak. Dia duduk dalam kereta, tagak duduk dalam kereta tu. Tak ada dia turun lah. Driver kat Malaysia ni. Sama gemuk dengan kita kan makan. Iya. Kadang-kadang dia lagi lebih dari itu makan. Tu dia. Mak dapat tengok tempat orang macam mana. Dapat tengok Korea macam ni. Saya pergi Balkan, saya pergi Bosnia, saya pergi Sarajevo, saya pergi Croatia. Lepas tu saya pergi Kemboja, tengok susah orang macam mana. Ya Allah, kesian betul. Rumah itu, dinding itu, kayu tu jarang-jarang. Kayu tu jarang-jarang. Nak 8 tu. Cuba fikir, bilik mana tu? Cuba fikir.
Puas mikir, kalau mikir sampai ke sudah tak pek fikir, tak pek jawapan tu. Macam tu. Peti ais kita bagi daging, peti ais pun tak ada. Macam mana dia buat? Disidai, disangkut dekat pagar kayu tu. Koring kan. Besok tu dipanen lagi buat sup. Susah. Kita freezer sampai keluar kapal ikan tu dah tak muik dah. Kan? Wah, ada 8 pintu dah tu. Dengan orang-orang boleh masuk dalam tu kan. Cari lagi. Tu beza kita tengok tempat orang. Pailah. Tu sebab kita tengok, kita belajar. Mata kita memandang. Macam ni rupa kita tengok Arab Badui tu macam ni ya usah betul, berkilat betul hitam kan. Kita pergi Makkah kan, kita pergi Madinah, macam ni rasa makan menu-menu ni. Orang luar makan macam tak dapat dan makan macam ni tu. Dia orang kan makan tu belum cerita lagi. Yang paling susah pergi luar negara ni apa? Jamban ni payah betul. Kepala paip tak ada. Kenalah belajar pakai tisu. Mengangkat menyalan terasa gatal sampai ke basuh kan. Betul nak macam mana. Tapi kita belajar tempat orang macam mana. Semayang dekat parking lot kan, tempat semayang tu macam-macam lah kita boleh belajar. Tu sebenarnya ilmu. Pandangan mata, pandangan dapat pahala, pandang mak ayah kita dapat pahala. Kalau mak ayah tak ada, kirimkanlah, sedekahkanlah Fatihah pada dia, sedekahkanlah kan, doa kepada dia. Betul tak? Pandang muka mak ayah dapat pahala. Pandang muka suami, pandang muka isteri pun dapat pahala. Siapa dah lama tak pandang-pandanglah. Kan? Pandang muka suami, pandang muka isteri dengan satu syarat, pandang muka suami dan isteri sendiri. Korang faham tu? Kau bini orang pandang sah lawa kan. Kau jarang nampak bini orang tu kau nampak dia lawa kan. Wahal lelaki tu benar tak peduli warna. Nak tengok ni hari-hari tengok muka bini kita, tengok lawa betul. Ada salah satu treatment suami isteri nak bercerai. Dia nak berunding dulu kan. Dia ada satu program, satu sesi kaunseling dia tu. Salah satu sesi tu dia suruh suami isteri tu duduk lutut belaga lutut. Tak payah cakap apa-apa, pandang mata je. Tak jadi dia cerai dah. Tak, dia tengok je. Baru dia perasan lah, tik lalat dah dulu tu. Yang ni misai macam dulu lah. Baru perasan yang dulu tik lalat yang dia gomar marin. Baru dia perasan. Baru dia perasan, ya Allah handsome juga. Kadang-kadang dah terlampau lama dah tak pandang. Rekod dia marah ni tu dia ya, antaranya. Tu sebabnya pandang muka suami, pandang muka sipek pahala. Kemudian pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Kita pergi ke tanah suci tengok Kaabah dapat pahala. Yang makcik tu berlari dia. Banyak dosa saya ustaz. Kenapa? Dia pergi masjid dia tadi, saya tak nampak Kaabah ustaz, banyak dosa saya ustaz. Sabar kak, ini Madinah ni. Tadi tu Masjid Nabawi memang tak nampak Kaabah dah. Salah tompek tengok kan. Lagi 5 hari esok kita pergi Makkah lah. Tengok mana lah kan. Tak ada. Kadang-kadang takut tu kan. Dia takut-takut ke orang. Entahlah kau. Kau dah lah suruh ke SIGC pun kau tak pergi. Terus kau pergi tak nampak tidak Kaabah. Itu dia takut tu. Wallalah dia pergi tak nampak. Tu tak nampak. Salah tompek tengok kan. Jadi pandang Kaabah dapat pahala. Apatah lagi kita beribadah di sana. Tu sebab kalau kita buka TV sampai kita tukar channel nampak tengah live dekat Kaabah tu kan, dekat Masjidil Haram tu, berhenti je siap tengok tu. Allah Akbar seronok tengok je pahala tu. Tu sebab orang tua dulu balik tak Makkah kan, dia beli frame gambar kan, gambar Kaabah kan. Itu adalah seorang mak saudara saya, kau pergi sana tolonglah beli jam azan lah. Tu boleh kat Malaysia, tak ada boleh kat Makkah dah. Cuma kebetulan ada gambar Kaabah kan. Tu tengok dia dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Tu sebab orang tua dulu untung. Orang yang dulu pergi boleh mengaji depan tu. Kita sekarang tak dapat dah. Payah kan. Dapat duduk depan tu untung. Saya ingat bagus yang aplikasi nusuk yang dibuat untuk masuk raudah tu. Saya ingat Hajarul Aswad pun kena buat sistem macam tu. Habis labam-labam berdarah hidung orang tu, kena siku kat orang. Tu belum cerita telanjang tu, tak macam mana dia ngikik kena ram tu kan. Terlucut kan. Saya pun hari tu saya pergi bulan 2 tu dengan family saya. Sampai ke Topeng Sa'i tu sah ramai. Yang mutawid alhamdulillah malam ni tak ramai. Tak ramai apa je ni tapi sah ramai. Allah sah lah ramai. Sekarang ni ramai yang pelik-pelik tu, hati-hatilah siapa yang pergi umrah ni, hati-hati. Sekarang ni dia boleh buat magic di Arab ni.
Tiba bilik tak ada gitu. Tiba-tiba gitu. Tuan-tuan kalau dah dengar KLIA tu, kita datang ni beribadah ni kena ikhlas. Kadang-kadang ujian Allah ni macam-macam. Itu tanda-tanda awal hotel kau bertukar tu. Dia tak nak cakap awal KLIA, dia bagi hint ni. Contoh hati-hatilah kan. Macam-macam. Ada gak memang betul ada kes yang pengusaha di Arab Saudi tu, memang ada kes pengusaha hotel tu dia tak bertanggungjawab, dia dapat offer lagi tinggi, dia pulang balik duit orang tu sebab dia dah ambil offer tinggi memang. Tapi banyak juga kes puncanya daripada travel Malaysia sendiri, yang mana sampai ke sana dia dah bayar deposit, tapi bila sampai dekat hotel dia tak nak bayar bayaran penuh, dia kata tunggu check out nanti baru bayar. Tu dia halau keluar tu. Ada juga. Jadi macam-macam lah. So tak semuanya kita kena faham lah betul-betul apa isu itu. Kan? Jadi yang seterusnya pandang apa? Pandang Al-Quran pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca, pandang, baca lagi besar pahala. Pandang, baca dan faham lagi besar pahala. Tadabbur. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, takut pada Allah terlihat pada hatinya. Kata Abu Lahab Samarkandi, hatinya terhindar daripada perasaan-perasaan yang tidak baik. Kan, hati dia bulan puasa itu macam mana? Sibuk nak sedekah, kesian ke orang. So dia masih lagi tauhidkan hati itu macam tu. Jaga hati kita. Jangan sangka-sangka buruk. Jangan gemar bersangka-sangka orang. Ni datang ni adalah sebab ini. Katakan. Ni orang ni mesti ada di situ. Ada yang berprasangka. Janganlah sekali-kali, kalau surah Al-Hujurat 12 tu, jangan sekali-kali anggap kalian berprasangka, kerana sebahagian berprasangka itu adalah dosa, dan usahlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Aduh, ya tak perhati orang. Kau tengoklah tu, tiba-tiba datang nak makan free lah tu. Aduh, ya. Kau tengoklah tu bapak gila selfie tu. Tu cakap orang tu kan. Contoh kan. Aduh, macam-macam cerita. Tak usah prasangka dengan orang. Tak usah. Kita jaga diri kita baik-baik. Buang perasaan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Umuman. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Maksudnya kalau ada makanan lebih, share. Potluck ni, bagi-bagi. Jangan sangka buruk. Tengok khabar tadi. Baru beritahu tadi. Cakap mula ni. Tu. Tak. Samsul Debat tu cakap tu maksudnya baik. InsyaAllah. Jangan. Ya, tu yang pertama. Kedua, jangan sombong. Tak ke mana kesombongan kita, kan? Minta maaf lah. Kau carilah dalam Malaysia ni taman perumahan ni pakai huruf je. SIGC dia. Ada tak tempat lain macam tu? Ada AST, ada zaman? Ada. ada. Kan contohlah kan. Tak banyak kita kata. Contohlah. Nak sombongkan apa? Tak ada bono pun. Marin sini bukan. Tak ada bono pun sini marin. Marin lalu. Dulu ni PJ dah perdana tu dah hebat mana lah. Tiba SIGC. Sebelah ni nak buka SIGD. Nak buka SIGE dah ada lah. Saya cerita tadi. Dia nak antara tu kan. Tak ada. Tak ke mana pun. Betul tak? Pakai kereta besar. Sampai masuk ada orang lagi besar lagi lah. Kereta baru ada orang lagi baru lagi. Contoh handphone ni canggih, orang tu lagi canggih lagi. Tiba-tiba dalam canggih-canggih ni seorang aduh memokak lah tipun ni kan. Orang tak marah dia, susahnya minta orang tanya, kau pakai lagi tipun tu. Nampak tak? Jangan kita sombong-sombong. Penyanyi tu pun sampai masuk pun Allah minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dia main Hana main. Tiba-tiba dia masuk ke Gavaganza, dia tak boleh nyanyi lagu dia sendiri. Dulu note itu baik ke langit. Kalau dia paksa kan lah, dia paksa kat note tinggi tu dengan dia ke langit. Apa dah. Pelakon, dia berlakon dulu Hana, berlakon watak hero. Sekarang tahu bawa watak bapak lah. Kan? Iyo sian kan. Macam mana sampai masuk tak payah nak sombong-sombong kan, tak payah nak sombong-sombong. Samsul Debat ni yang ceramah kan, sampai masuk dia tak boleh ceramah dah, tak terdaya dah sampai masuk kan. Sekarang pun yang sudah tak terdaya dah, ceramah hari-hari ceramah kan. La ilaha illallah kan. Ni nak mula lek dah ni. Kan nasib baik malam ni happy betul dokek ya. Kan. Ni dokek seronok tu. Panggillah selalu kan. Dokek kan. Ini itu ceramah kan.
Bayangkan malam tu saya camah kat Kuala Ketil kan, keluar Ketil baling malam tu, esok pagi tu kat Kuantan. Bukan naik helikopter tu kan. Bayangkan malam tu ikut jalan Pulau Kangsar tu, masuk Greek semua tu, sampai di Kuantan azan subuh, dapat hotel Zenith power hotel, tidur 2 jam. Pukul 9 dah camah kat UMP Holding dekat Gambang. Potang tu dekat Kuantan Port dekat Pekan. Malam tu Melimau. Bayangkan jadual macam tu lah. Bongih betul saya dengan PA saya masa tu. Apa kau susun jadual macam ni? Bukan sempat, memanglah sampai memampu ngajar bahkan. Tapi memang betul, sampaikan seorang member saya daripada Seremban, saya suruh dia beli tiket bas, dia turun dekat Kuantan petang tu, pukul 3 petang sampai, Toi ganti driver saya malam tu, Toi sampai ke Melimau pula. Gila tu. Nah, ada sekali tu malam tu kat mana? Malam tu dekat Melaka. Patutnya esok malam tu tidur Melaka, sebab besok pagi tu dekat Camp Terendak Melaka, tapi tak boleh. Masa tu tidur sekolah, hotel homestay semua penuh Melaka. Balik Seremban. Esok pagi tu Camp Terendak. Lepas Camp Terendak, malam tu Sungai Siput. Perjalanan Sungai Siput sampai Toi Ceramah sebab jam. Sampai Toi Ceramah. Lepas Sungai Siput, esok pagi tu Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim, potang tu Butterworth, naik Jambatan Pulau Pinang. Lepas Butterworth, malam tu dekat Kulim. Habis kat Kulim, pagi tu dekat mana? Dekat HUSM, Hospital USM Kubang Krian, Kelantan. Potang tu dekat mahkamah, komplek mahkamah Kelantan. Malam Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang, esok pagi tu Mindef KL untuk anak-anak polis dengan anak-anak tentera. Lepas dekat Mindef, tengah hari tu IMU, International Medical University. Lepas tu malam tu kat Bahau. Lepas Bahau tu ingat dah, dah roket dah sikit Bahau. Esok pagi tu Pokan. Lepas Pokan, petang tu Bera. Lepas tu malam tu Jolai. Lepas tu langsung Tekulai. Langsung seminggu cuti, kena influenza. Kan, langsung sorok mana tak keluar, tonsel bongkak ke kanan, langsung doktor bagi cuti 5 hari. Macam tu lah tahu camah kan. Ni yo tuan-tuan, saya dengar tu, saya dengar dia asyuk, saya dengar tu, saya tengok, saya dengar tu kan. Tak ada saya okey je, tak ada siapa dah, mana bapa orang bagi alhamdulillah tu ya, macam tu lah kan. Lagi beli orang panggil ni camah lah kan. Jadi jangan sombong-sombong kan, tak ke mana pun kan, dengan kesombongan kita kan. Sampai masa kita lawa berapa lama lawa je cakap kan. Lagi satu lawa ni subjektif kan, lawa ni subjektif. Lawa kat orang ni tak lawa kat orang tu. Pergi duduk kat bus stand Seremban, duduk dia tengok lawa apa tu bini laki muka merayau teh. Nampak tu, ui laki dia handsome lah tu, betul ke bini ni bukan mak dia ke tu? Nampak sebab mata tak sama kan. Kan ada orang cakap ni lofa tu lawa apa nak kek saya beso ya. Contohlah kan. Itu kita bagi laluan dekat Biuris tu. Contohlah ya, tak ada lagu kau. Pandangan mata tak sama kan. Jadi jangan kita sombong-sombong lah, tak ada bondo pun. Dengan jawatan, "Hoi, dia nombor 1 kat pejabat tu oi." "Ya ke?" Tiba centang kat tepi dinding ni. Apa konon? Pencen. Pencen dah. Sampai masuk pencen. Betul tak? Yang ketiga, jangan kita dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya torok kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki-dengki dengan orang. Nampak orang tu gembira, kita nampak orang tu renovate rumah, kita gembira, alhamdulillah ada rezeki dia renovate rumah, mudah-mudahan lagi lawa rumah Tapi anak-anak dia selesa dulu rumah tu, anak ramai, ya Allah, orang ambil. Waalaikumsalam, beranak dah. Jangan asal bagi salam menyahut beranak lah, tentu kan. So boleh anak gila tu nyambi sambil-sambil balik kerja tu, so boleh. Tu belum betul-betul dia dah ustaz, baru gurau tu dia tu. So boleh anak. Tu rezeki dia. Ada orang tu anak 2 je, doktor suruh potong, cukup kan. Dua-dua lah. Tapi alhamdulillah anak berjaya semua. Tuan kan. Macam-macam rezeki. Ada orang rezeki naik pangkat, anak 2 je. Ada orang tu dia tak berapa warna tapi anak 8. Rezeki betul. Itu rezeki juga. Bila time ni dia rasa susah, tapi besok anak dah besar-besar, meriah la ilah, parking sampai kat guard lah. Seorang 2 kereta. Macam mana tu balik seorang 2 kereta, anak kereta lain, cucu kereta lain, nampak tak? Masa tu dah tu cakap sabar ya.
Ada rezeki anak-anak, ada orang rezeki anak pandai-pandai, menangis mak tengok anak konvo. Ya Allah bang, anak kita konvo dah bang, ya Allah. Laki cakap, kau sabar sikit, ni konvo tadika ni. Menyampah betul aku dengan tadika pun buat konvo sekarang kan. Contoh lah kan, gembira tengok anak berjaya, pergi sampai luar negara anak mak lah bangga dia. Jadi maknanya jangan kita dongki-dongki dengan orang. Orang tu kahwin, buat majlis kahwin anak kan, kahwin anak lah beryo-yo, siap ada tarian, siap ada tarian-tarian lah mengado tu, menyampah lah dan pakai DJ, siap pakai pelakon tu pula jadi DJ tu. Jangan dongki-dongki dengan orang. Yang baik-baik ya doakan macam tu ya. Lagi satu lagi, dengan jiran-jiran ni kan, janganlah bermasam muka sampai hati kau. Kau tak datang ke Nuridannya, kau siap kau. Anak kau ramai lagi tak nikah, memang takkan dia datang ke Nuri anak kau. Sabar, jangan dibalik-balik. Adalah cerita dia tak datang tu. Assalamualaikum kak, sampai hati akak tak datang ke di rumah saya. Hari tu anak saya kahwin, akak tak datang pun. Akak datang dah rumah kau. Tengok, sampai kat pintu pagar tu, dah sampai dah nak salam kau, nak panggil kau, kau tengah sibuk lain orang. Maksud tu kau pakai baju yang ropol-ropol kiri kanan kan, yang tudung kau macam ni ada sebak tapi tu nampak tu. Iyo kau kak, iyo. Tapi masa tu sampai dapat emergency call tu, yang akak balik tu lah, iyo kau kak, dia dah datang. Apa pun cakap balik emergency apa? Oh, rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula tu? Yang nombor 3 tu. Tak ada siapa nak menjaga, nombor 2 tu sibuk. Tu tanda nak kiamat tu tuan-tuan. Payah nak dapat tu kan. Tapi tu adalah sebab jangan kita kan bersangka-sangka. Tu cakap tadi, jangan dongki dengan orang. Hati. Tadi lisan, mata, hati. Kau ambil apa? Perut. Masuk perut apa? Bukan kata boroi tak boroi tau. Perut tu maksudnya jangan kita membenarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Bulan puasa tu langsung makanan yang halal jadi haram kat kita sebab kita puasa. Lepas berbuka tu, masuk waktu berbuka, makanlah. Tapi sebelum tu tak repek dah. Maklah. Jadi kita boleh kontrol benda tu. Jagalah sampai sekarang. Jaga. Ya. Jangan benarkan benda haram. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, dan saya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jangan. So jangan carilah benda-benda yang halal. Nabi dah pesan carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jaga perut kita. Kemudian yang kelima, jaga apa? Yang kelimanya, jagalah tangan kita. Maksud tangan kita apa ni? Bantu membantu, tolong orang. SIGC ni usaha nak panggil saya ceramah ni dah berapa kali dah kan sebenarnya. Bukan kata dia tak nak panggil, dah panggil dah, time tu penuh. Ejaz punya ejaz. Inilah dapatlah masa musim raya ni. Tak apalah, alhamdulillah. Hari tu saya ceramah dekat Batu Arang. Rupa-rupa dia dah booking daripada bulan 3 tahun lepas. Bayangkan baru dapat rompet tahun ni. Saya pun tak sebab jelah kan, sebab hari tu kan ada isu sikit pasal ada orang pertikai pasal tauliah lah apa semua tu. Jadi benda tu jadi drag. Tapi alhamdulillah saya dah tauliah, tak ada masalah pun. Kan? Jadi kemudian bila dia dah tarik tu, dia nak tanya balik, memang kena tarik lama sikit lah, panjang lah sikit kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Dan begitu juga kita jaga dari segi tangan kita ni, bantu apa kita boleh. Dari segi duit lah, dari segi tenaga lah. Macam malam ni kan, tak ada siapa yang tanya orang Samsul Ban dia makan apa. Jadi kita zakat tu pun satu bantuan dengar. Dia gambar telur dadah, siap telur dadah. Kan susah benar dah kan. Telur mata kabau tengah tu cair kita. Contoh kan. Dia gambar makan ni. Okey, siap kan. Kampatin ko, salamak cili api ko kan. Gulai kuning. Dia ceramah kat belah-belah utara. Malam ni kita gulai Ustaz, special gulai kari. Awak dah senyum lah, rupa kari, berupa pula utara kan, gulai kat dia kari, kat sini gulai kuning kan. Gulai kuning berhirup je nak makan kan. Habis diet kan. Iya.
Saya pergi Pahang, jangan cakap lah, mempatin aja kan. Patin, kerai, bau, sedap, meletek-meletek nyawa tak sedap kan. Betul. Kalau makan patin paling sedap sekali, kalau tanya saya lah, Kuala Lipis. Ni sedap. Ni dia Kuala Lipis dengan raup, dia patin steam azmi nama dia. Dia Kuala Lipis dengan raup. Dua-dua dia ada cawangan ni, tapi kek lipis tu mak yang masak. Kek raup tu sedap tak? Anak masak sedap tak? Tapi kek lipis tu. Tapi poi Sanun, balik Somban, sampai Somban dah lupa dah rasa macam mana. Kau dah tidur Sanun. Tapi balik jauh nak sampai sini balik kan. Pergi makan Sanun. Saja iklan kan ni kan. Sedap. Hari tu bulan puasa saya 7 slot ke 8 slot saya ceramah di Maib Serdang. Dia buat maha buffet 200 menu. Tapi dia tak suruh makan. Kalau makan sesemua tu 200 tu keluar memang lupa nama bin siapa tu besar banyak. Tapi masakan kampung memang sedap. Memang sedap hari tu. Yang bagusnya di Maib tu dia tak crowded macam dekat hotel. Sebab tempat dia besar, makanan masakan kampung ada. Saya hari-hari tu lah kat Semilang dengan Sebalun. Semilang tu yang pandai. Yang lain tak pandai. Saya apa nama? Aglio pun tak pandai saya tu lah. Spaghetti pun memang tidak lah aku makanan macam tu kan. Kampung-kampung lah kan. Lepas tu kita jaga dari tangan. Kemudian apa? Yang keenam, langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Macam itu bulan puasa kita melangkah pergi masjid, pergi surau. Kita melangkah pergi ke majlis ilmu, kita melangkah ke majlis ilmu agama. So jadi mana tauhidkanlah sampai sekarang. Dan yang ketujuh, jagalah tanda takut pada Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi bila ada kita jaga ketujuh-tujuh ni, insya-Allah. Jadi salah satu benda yang jaga ketaatan pada Allah dan Rasul ni, salah satunya jagalah kejiranan kita. Jagalah. Tak usahlah kita bermusuh-musuhan, berpecah belah, jangan. Ya, jangan. Yang penting sih kita kena satukan hati-hati kita dalam masyarakat. Tu yang mustahak kan. Ni bercakap ya. Paling senang sekali itulah. Sebab bila dia tanya pada Rasulullah ni, tanya siapa jiran kita Rasulullah? Nabi jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kan kiri kanan tu faham lah, depan belakang faham. Yang atas bawah tu macam mana? Nabi senyum je. Nabi kata kamu ikut aja. Nabi kata. Rupa-rupa zaman kita baru boleh jumpa rumah apartmen dengan rumah flat. Tapi maksud yang Nabi kata wajib baik. 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Macam mana? Payah tu. Nak pula jiran ni sibuk. Dia keluar, jiran ni tak keluar lagi. Dia balik, jiran ni belum balik lagi. Macam mana tu? Sibuk. Macam saya sendiri kadang sebelum subuh dah keluar. Kalau macam pakai kelumpur sebelum subuh dah keluar. Subuh kat Sungai Besi, nak elakkan jam. Pukul 9 kan tak biasa jam. Dah heboh betul orang cut potongan saya tu kan. Macam mana? Marah orang Kelantan kat saya. Betul tu. Boleh balik dah kan saja. Semalam pun 20 jam dah. 20 jam, 22 jam gila tu. Saya pergi Brunei. Orang Brunei saya tanya, jauh tak daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga. Dalam 15 minit macam tu. Bayangkan. Kek dia jauh 15 minit tu. Kalau bawa naik bas dari sini sampai Terengganu, meninggal dalam bas tu, tapi dah lama betul tu kan. Agaklah. Kan sebab dia tak biasa. Macam kita lah. Kita kat Somban ni jarang-jarang, tapi kat dalam SIGC ni lain. Kan. Dia ramai yang KL kan. Kan ramai yang tu dia dah biasa jam kan. Kita tak biasa. Orang Somban mana biasa jam. Tak biasa dah. Jam pusing balik. Elok tidur balik rumah tak dia keluar dah. Tu orang ni 9 tu. Tak ada. Tu bila jalan pilah tu jam tu kan. Parah betul. Iya. Itu yang dia buat kan RNR tepi-tepi tu kan, tolu itik kan. Tik salah tu korang tengok tu bukan semua betul tu. Ada dah 5 minggu di salah itik tu. Apa tu? Balik tu kau apa yang ngikit sampai ke isyak tapi unyah tu. Tapi kalau yang kona-kona lah kan, yang tahu-tahulah ya. Jadi macam itulah tuan-tuan, jagalah ketaatan kita, ni jiran-jiran kita, hubungan kita kan, berbuat baik dengan jiran kita kan. Jangan kita sombong-sombong, jangan kita apa. Sebenarnya Nabi pun dah sebut
Sesungguhnya umat Islam ni sama di sisi Allah. Yang membezakan adalah amal soleh dan ketakwaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham dah tu bila asap tu dah mula masuk sampai ke surau, dan bagi petanda-petanda yang makanan tu dah bersedia benar dah tu kan. Jadi tak usahlah kita lama-lama. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Mudah-mudahan dapatlah kita pengajaran ibrah